Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab tafsir yang bernama Tafsir Ibn Qayyim. Dia menafsirkan surah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, di antara kerja syaitan, dia membisikkan di dada manusia, was-was. Maka di situ dalam tafsir dia, Ibn Qayyim kata, di antara benda yang iblis bisik kepada kita, nombor satu sekali, dia bisik supaya kita nampak syirik bukan dengan wajah syirik. Tak apa dia kata buat. Kenapa ikhwan? Kerana iblis tahu siapa yang syirik kepada Allah, dia tak akan bau keampunan dan syurga Allah. Dia tak akan bau. Pasal apa? Yang tu yang jadi pada dia. Aba wastakbara, Allah Ta'ala katakan wa kana minal kafirin, kamu jadilah orang yang kafir. Dalam kamus para ulama kata ay qati' min rahmatillah, setiap kekafiran memutuskan manusia dengan rahmat ilahi. Setiap kekafiran memutuskan manusia dengan rahmat ilahi. Bermakna iblis adalah orang yang diputuskan daripada mendapat rahmat Allah. Pasal apa ikhwan? Pasal dia syirik kepada Allah. Dia tahu dah syirik Allah tak ampun, maka dia berusaha sedapatnya mungkin hasut umat Muhammad ini buat syirik. Daripada keturunan Bani Adam semua buat syirik. Dan kita tengok Al-Quran sentiasa bagi tahu benda itu. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadza siratim mustaqim. Wahai anak Adam, jangan kamu sembah akan syaitan, dia musuh kamu yang jahat, tetapi sembahlah aku, inilah jalan aku yang sangat lurus. Dia paksa orang. Kadang-kadang syirik dia bagi nampak wajah usaha, wajah ikhtiar, dia bagi nampak wajah tu. Kata ni bukan syirik ustaz, yang ni pelakih. Ni bukan syirik ustaz, ni tangkai, yang ni azimat, yang ni nak buat pengadang, yang ni pasal sakit, pasal mambang-mambang ni banyak duk kacau ni. Pakai ni dia taklah kacau sangat. Dia bagi nampak itu wajah ubat, wajah perubatan. Hakikatnya Nabi kata apa? Nabi kata inna ruqa wa tamaim syirkun. Nabi kata jampi serapah yang tak sebut nama Allah, tak baca Al-Quran, tak baca doa Nabi, dan tangkai-tangkai adalah syirik. Nabi kata. Abdullah bin Mas'ud balik ke rumah, tengok isteri mengenakan di tangan anak dia tangkai. Abdullah bin Mas'ud potong dandan. Dia kata keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak akan pakai tangkai kerana Nabi menyebut itu adalah syirik. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, iblis suruh kita buat syirik kerana dia tahu orang buat syirik putus daripada rahmat Allah. Kalau kita berjaya ikhwan mengatasi hal itu, kita tak syirik pada Allah. Imam Ibn Qayyim kata apa? Iblis suruh kita buat benda yang kedua, tapi dosa dia cukup parah. Apa dia? Bid'ah. Nombor dua, lepas daripada syirik, naik johan, jatuh pada bid'ah. Naik johan. Kenapa ikhwan? Antum bayang, Anas kata, apa yang hampa buat ni zaman Nabi ini dosa besar, tapi zaman hampa tak dosa besar. Zaman hampa ni hampa nampak benda tu apa dia? Hiya adaqqu a'yunukum minasy'ar. Kamu nampak lebih halus daripada rambutnya halus, tapi zaman Nabi ini lorong ke neraka. Baik ikhwatul iman, saya katakan pada antum, apa Nabi sebut kepada para sahabat? Nabi kata apa? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap sesat masuk ke neraka. Sahabat dengar kalimah ni ikhwan, lari mereka daripada bid'ah. Bid'ah ini buat kita masuk neraka ikhwan, bukan main-main. Umat zaman Anas bin Malik melihat bid'ah bukan ancaman. Mereka lihat bid'ah apa dia? Istihsan. Apa dia? Mengelokkan, menyempurnakan. Memanglah Nabi tak buat maulud-maulud ni,
Tapi kita buat nak bagi elok lagi. Anas kata hampa nampak kecil macam rambut, kami nampak mubiqat, muhlikat, yang membinasakan agama dan dosa dia besar di sisi Allah. Itu zaman Anas, ikhwan. Zaman kita macam mana? Orang yang menegak sunnah pula dianggap sewil, dianggap sesat, dianggap menyeleweng. Kalau kita nak khutbah Jumaat, nak khutbah Jumaat, dan kita nak kembalikan khutbah macam zaman Nabi, dia kata kita sewil. Gila dia kata. Subhanallah. Kalimah ini kalau diucap di zaman Nabi, orang itu keluar daripada agama. Tapi kalimah ini diucap oleh ulama pada zaman hari ini. Apa ini, ikhwan? Kehidupan apa ni? Agama apa ini? Zaman Nabi, siapa meninggalkan satu sunnah, dianggap orang itu telah ada simptom munafik. Kenapa? Hanya orang munafik tak suka dengan sunnah. Zaman ini, simptom itu begitu banyak pada kaum muslimin. Kita ajak kaum muslimin, bila khatib baca doa, khatib pun tak sunat angkat tangan, jamaah yang duduk pun tak sunat angkat tangan. Kita punya duk habaq tiap-tiap kali khutbah, anak tekak ni dah jatuh atas membar, kita jolok masuk balik. Tekak ni sampai terkeluar punya duk habaq. Dia tak mau dengar. Dia kata pelik depa ni, baca doa pun tak boleh angkat tangan. Bukan tak boleh, dalam khutbah Nabi tak angkat tangan. Hadis itu disimpan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab dia Al-Um dalam bab Jumaat. Sahabat tengok khatib baca khutbah dengan angkat tangan. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, angkat tangan. Sahabat yang tengok khatib buat lagu tu, dia kata semoga Allah memburukkan tangan khatib itu kerana ini tidak dibuat oleh Nabi. Sahabat tengok satu benda tak hidup, benda sunnah tak hidup zaman mereka, dia berkata inilah zaman yang paling buruk. Mereka mendoakan keburukan. Tapi zaman kita, bila kita tegakkan sunnah, orang mendoakan buruk kat kita. Orang kata kita bawa ni mungkar. Subhanallah. Ini zaman Anas masih hidup. Ini nama dia muraqabah. Kita dah putih perasaan mencintai apa yang Allah cinta, mencintai apa yang Nabi cinta, ikhwan.